Buletin Didik 5 Februari bersama saya Syafri Izon Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM menetapkan bahawa pelajar daripada kelas bukan peperiksaan yang balik bercuti sempena perayaan Tahun Baru Cina tidak dibenarkan pulang ke asrama. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Judin berkata mereka sebaliknya perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi mengekang penularan COVID-19. Kita ingin memastikan supaya anak-anak kita yang bakal menduduki SPM pada bulan Februari dan bulan Mac 2022 akan berada dalam keadaan yang terlindung dan juga mereka dapat menduduki peperiksaan dalam keadaan yang selamat dan teratur. Kita akan terus pastikan pematuhan SOP di sekolah berasrama khususnya dapat terus dipertingkatkan. KPM juga telah meningkatkan pemantauan bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di semua institusi pendidikan di bawah kementeriannya. Datuk Dr. Razi turut memaklumkan daripada 100 kluster pendidikan membabitkan institusi pendidikan di bawah KPM, lebih 80% atau 84 kluster adalah dari institusi berasrama. Dalam tempoh 1 Januari hingga 1 Februari lalu, 8,451 kes COVID-19 dilapor membabitkan kluster pendidikan. Seterusnya, 4 lagi kluster baharu membabitkan institusi pendidikan dikesan di Sabah semalam. Negeri itu mencatat peningkatan kes baharu hampir 2 kali ganda, 909 berbanding 476 pada Khamis, iaitu yang tertinggi sejak 30 September tahun lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, 2 kluster yang dikesan di Kota Marudu ialah kluster Jalan Tandik dan Jalan Taman Beringin. Kes indeks bagi kluster Jalan Tandik membabitkan pelajar asrama lelaki berusia 15 tahun di SMK Tandik 1. Saringan terhadap 43 rakan asrama dan kelas mendapati 34 lagi kes positif. Sementara kluster Jalan Taman Beringin melibatkan pelajar perempuan SMK Bandau yang dikesan positif pada 19 Januari. Saringan ke atas 49 kontak rapat mendapati 24 lagi kes positif terdiri daripada pelajar asrama, harian dan kaki tangan sekolah. 2 lagi kluster baru yang dikesan di Sandakan ialah kluster Jalan Pendidikan Ranau dan Sungai Batang Batu 10. Saringan terhadap 87 rakan sebilik, asrama dan sekelas pelajar tingkatan 6 SMK Mat Saleh yang positif mendapati 24 lagi kes positif. Bagi kluster Sungai Batang Batu 10, melibatkan pelajar perempuan MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens yang turut menjangkiti 49 individu terdiri daripada pelajar asrama, guru dan kontak keluarga. Semua pelajar dan kontak rapat bagi setiap kluster adalah dalam kategori 1 dan 2. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan KKM melaporkan kes COVID-19 hari ini meningkat kepada 9,117 berbanding 7,234 kes semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, penambahan kes baharu itu menjadikan jumlah keseluruhan 2,904,131 kes. Menerusi ciapan di Twitter, beliau berkata maklumat terperinci akan dimuat naik ke laman COVID Now dan data harian laman itu dikemas kini sekaligus selepas tengah malam. Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan, mengikut pecahan negeri, Selangor mencatat 2,490 kes baharu hari ini diikuti Sabah, Johor dan Kedah. Dalam ciapan lain, beliau menjelaskan semalam 99% kes berada dalam kategori 1 dan 2, lalu menasihatkan orang ramai segera mendapatkan suntikan dos penggalak berikutan trend yang ditunjukkan menerusi carta. Kes COVID-19 juga dijangka meningkat secara mendadak dalam beberapa minggu akan datang. Perkara itu diakui Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menerusi ciapan Twitternya hari ini. Jelas beliau, gelombang varian Omicron sangat mudah dijangkiti dan setakat ini gejalanya jauh lebih rendah daripada varian Delta. Namun beliau menasihatkan semua agar kekal berwaspada dan dapatkan dos penggalak.
Khairi mengambil contoh bagaimana Singapura merekodkan sehingga 13,208 kes semalam dengan 6 kematian. Semalam, jumlah terbaru kes COVID-19 Malaysia melonjak dengan ketara apabila mencatatkan 7,234 kes. Peningkatan mendadak berbanding 5,720 kes pada 3 Februari. Ini kali pertama jumlah kes melepasi 7,000 selepas kali terakhir ia dicatatkan pada Oktober tahun lalu. Ini pula program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids. Programnya di Pahang akan bermula Isnin ini melibatkan 78 pusat pemberian vaksin PPV. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, ia melibatkan 11 pusat pemberian vaksin khas SPPV, 60 klinik kesihatan dan 7 PPV off-site. Peringkat permulaan, pemberian vaksin akan dilaksanakan di Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA dan menyasarkan kumpulan kanak-kanak komorbid yang layak. Terdapat juga beberapa PPV jangkau luar sekolah yang sedang diperhalusi untuk dibuka dan jumlah PPV mungkin akan bertambah. Pihaknya juga sedang memperhalusi beberapa PPV outreach sekolah yang berpotensi menjadi lokasi PPV. Sebagai permulaan, hanya vaksin Pfizer-BioNTech akan digunakan. Sehingga Khamis lalu, 27,864 orang atau kira-kira 14% daripada 197,700 anggaran kanak-kanak di Pahang telah mendaftar untuk pengambilan vaksin. Muzium adalah sebuah institusi yang pada awalnya berfungsi memerihalkan bahan sejarah semata-mata. Seiring perubahan zaman, kini ia institusi yang memberi kepentingan kepada negara, terutama dalam bidang pelancongan sekaligus sebagai institusi pendidikan bukan formal dan pusat perkembangan ilmu. Segmen Kerjaya minggu ini memaparkan pengalaman dan cabaran individu yang bergelar pegawai muzium. Cita-cita yang dulu dilihat sebagai angan-angan ketika kecil, kini sudah tercapai. Memasuki tahun ke-9 berkhidmat sebagai pegawai muzium atau kurator bahagian pameran dan pengembangan di Muzium Negara, Fadliatun Azmi masih tidak menyangka impiannya itu menjadi kenyataan. Mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang komunikasi, dia berbangga dengan kejayaannya sebagai kurator. Asal curate tu bahasa Inggerisnya dia berasal daripada kata Yunani yang bermaksud daripada perkataan cura yang bermaksud memelihara dan merawat. Kalau dahulu macam kurator ni tugasannya adalah menjaga muzium tau. Tapi kalau kini secara globalnya di muzium bukan hanya di muzium saja, di Malaysia saja, juga di luar negara secara antarabangsanya, peranan kurator ni makin berkembang lah. Makin orang kata bukan setakat menjaga je muzium tu, tapi lebih daripada itulah. Tambahnya, peranan seorang kurator berkait rapat dengan 6C, iaitu curiosity, collect, cure, care, create and conduct dan communicate. Lazimnya, individu yang memilih kerjaya ini mempunyai naluri ingin tahu yang kuat yang akan mendorong mereka melakukan kerja penyelidikan untuk memelihara dan memelihara koleksi sejarah. Bahan maujud atau peninggalan sejarah itu akan dirawat atau dikonservasi untuk mengekalkan hayatnya supaya generasi akan datang dapat menghargainya. Tugas seorang kurator juga termasuk menganjurkan pameran yang bertujuan untuk berkongsi ilmu pengetahuan dan mendidik masyarakat tentang sejarah dan kebudayaan negara. Kerjaya ini tidak memfokuskan bidang sejarah semata-mata. Terdapat pelbagai bidang lain yang berkaitan yang boleh melayakkan pelajar untuk menceburi pekerjaan di Muzium Negara. Antaranya bidang alam sekitar, zoologi, komunikasi dan sains seperti kimia. Namun seperti kerjaya lain, menjadi seorang kurator juga ada cabarannya. Cabaran utama ni kita nak setanding sebenarnya dengan Taman Timah ataupun pusat-pusat yang lain lah. So ini kita sebabnya memang cabaran kita sekarang ni macam mana kita nak grab diorang punya attraction. Maksudnya nak grab diorang punya, kata, weekend ni kita nak pergi muzium.
Sebab sekarang kalau tanya pun, muzium dia mungkin di pinggir sikit kan. Justeru, Fadliatun berharap orang ramai akan terus menyokong usaha Muzium Negara melalui pameran-pameran yang dianjurkan. Dalam pada itu, terdapat pelbagai aktiviti pendidikan menarik dianjurkan di Muzium Negara. Pengunjung khususnya pelajar akan diberi cabaran menguji daya ingatan dan pemahaman melalui aktiviti yang disediakan. Dengan cara ini juga, ia memberi nilai tambah dan bukan sekadar kunjungan semata-mata. Mengulas lanjut, Fadliatun berkata beg berisi kantung atau dipanggil relic hunter bakal diberikan kepada pelajar atas tujuan pendidikan. So dalam beg ni sebenarnya ada beberapa pouches ataupun beg kecil yang orang kata merangkumi semua galeri yang ada kat Muzium Negara. So jadinya apa yang menariknya contohnya ya ini galeri C kan. So dalam galeri C ni kalau ikutkan Muzium Negara, galeri C adalah galeri era kolonial. So jadinya untuk pack aktiviti ni, pack relic hunter ni, so dalam beg kecil ni kita sediakan beberapa flashcard. So yang mereka boleh orang kata recall balik. Recall maksudnya sambil melawat tu mereka boleh explore ataupun boleh grab apa sebenarnya yang ada kat dalam galeri tu. Selain itu, beg tersebut turut mengandungi bahan-bahan tradisional seperti kain songket. Pengunjung dapat mempelajari sendiri cara membuat lipatan tengkolok menggunakan bahan dan manual yang disediakan itu. Seorang gadis bersuara unik bijak menggunakan anugerah itu sebagai platform untuk menjana pendapatan. Bermula dengan konten suka-suka, kini pengalih suara kartun anime itu berjaya mengumpul hampir 300,000 pengikut di TikTok dan lebih 6,000 pelanggan di YouTube. Lailatul Raihana Fitri Harun atau lebih mesra disapa Luna, 23 tahun, mula menyedari bakatnya sejak di bangku sekolah. Anak ke-8 daripada 9 beradik yang meminati anime sejak zaman sekolah ini sering menjadi perhatian keluarga dan rakan-rakannya yang menganggap suaranya mirip karakter anime. Percubaan pertama, Luna melakukan alih suara menggunakan watak Umaru dan memuat naik videonya di YouTube. Luna nekat meneruskan latihan menggunakan watak-watak anime lain pula selepas videonya itu mendapat sambutan. Bakat gadis ini menjadi perhatian ramai sehingga pernah dipanggil oleh syarikat penstream antarabangsa untuk mempromosikan anime tahun lalu. Berbakat unik, Luna juga tidak lari daripada menjadi mangsa kecaman cyber. Namun segala komen negatif yang diterima dianggap sebagai pembakar semangat untuk melangkah lebih jauh pada masa akan datang. Menjadikan dua gadis pengalih suara di Jepun iaitu Jun Fukuyama dan Kana Hanazawa sebagai idola, Luna berharap dapat mengikut jejak langkah mereka yang telah berjaya dan terkenal dalam bidang ini. Yeah, I do. Okay. Tidak dinafikan, pandemik COVID-19 telah menghasilkan jumlah sisa buangan perubatan yang tinggi, terutamanya pelitup muka pakai buang. Justru banyak pihak tampil dengan pelbagai idea dan kreativiti untuk menggunakan semula bahan membuat pelitup muka dan menjadikannya sebagai produk baharu yang lebih berkualiti atau upcycle. Sebuah syarikat Taiwan contohnya menukar pelitup muka terpakai kepada pengecas telefon pintar tanpa wayar. Syarikat Mini Wiz membangunkan Trashpresso yang menggabungkan mesin pencincang, kompresor dan pemegang mekanikal untuk menghasilkan bahagian-bahagian membentuk pengecas telefon bimbit. Pelitup muka dikoyak dan dicincang, dipanaskan dan direka membentuk bekas plastik. Miniwiz turut berkolaborasi dengan bank tempatan yang membeli Trashpresso yang menghasilkan pengecas telefon untuk kesemua 40,000 pekerja mereka menggunakan 10,000 pelitup muka terbuang. It can be a cell phone charger, or it can be a tile for architectural material, or it can be a medical
medical war to help to solve the pandemic. So the material itself can be reused, upcycled constantly. You need to be able to load the material smartly, and you need to be able to get the data. So then from the data of the material, then you are able to use the system to transform that in a mechanical way without all these additional chemical pollution. Menurut kaji selidik sebuah institut teknologi di Amerika Syarikat, anggaran sehingga 7.2 juta bahan buangan perubatan terhasil gara-gara COVID-19. Anggaran Ocean Asia pula menyebut hampir 1.6 bilion pelitup muka mampu memenuhi lautan pada tahun 2020 sahaja. Lebih membimbangkan, produk itu boleh mengambil masa 450 tahun untuk lupus. Seiring dengan trend digital, sebuah muzium NFT dibuka kepada orang ramai di Seattle, Amerika Syarikat. Ia khusus untuk pameran seni karya asal beserta penjelasan mengenai teknologi yang menyokongnya bagi membantu pengunjung menerokai dunia baharu NFT atau Non-Fungible Tokens. Pengasas bersama muzium, Peter Hamilton berkata, meskipun NFT bersifat maya, muzium fizikal sebegini mampu meningkatkan akses dan pemahaman orang ramai. NFT adalah objek digital unik dengan hak milik eksklusif, meskipun kandungannya boleh ditiru atau dicetak semula. Sama seperti lukisan Mona Lisa yang mempunyai banyak cetakan, tetapi karya asalnya hanya di Muzium Louvre, Perancis. Penjualan dan pembelian NFT telah menarik minat serta penglibatan banyak pihak termasuk artis, pelabur dan pengumpul seni beberapa tahun kebelakangan ini. Fenomena global ini juga mencetuskan perdebatan daripada jaminan keaslian sesuatu hasil seni kepada arah tuju dan keselamatannya di dunia maya. Kita lihat di sini ada dua pasang kasut emas yang dimiliki oleh saudara Hashim Mustafa, iaitu antara pemain bola sepak negara kita di era 80-an hingga tahun 2000 yang berasal daripada Kelantan dan memiliki dua satu-satunya pemain bola sepak yang memiliki dua pasang kasut emas. Ini menunjukkan bahawa anugerah yang diberikan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FIM kepada penggiat sukan. Di sini kita boleh lihat bagaimana unsur emas itu diangkat untuk dijadikan sebagai sebahagian daripada anugerah sukan yang diterapkan di kasut-kasut sukan, terutamanya kasut bola sepak. Upacara pembukaan Tamasya Olimpik Musim Sejuk 2022 berlangsung meriah di Stadium Nasional Beijing, China semalam. Bertemakan Story of a Snowflake, tumpuan peminat tanah air pastinya terarah kepada kontingen negara yang mencipta sejarah sebagai negara beriklim khatulistiwa melakukan penampilan kedua berturut-turut di tamasya berprestij itu. Upacara berlangsung dengan pemantauan dan SOP yang ketat namun tetap meriah. Ia turut dihadiri Presiden China Xi Jinping dan Pengerusi Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC Thomas Bach. Bertemakan Story of a Snowflake, ia menampilkan 3,000 penghibur di atas pentas skrin LED berdefinisi tinggi menyerupai permukaan ais. Greece muncul negara pertama berarak masuk dan kontingen negara jadi negara kelima yang memasuki stadium pada edisi kali ini. Dengan persalinan baju sejuk berwarna hijau gelap dan hitam, selain dilengkapi topi salji berwarna putih, dua atlet yang juga pembawa jalur gemilang negara, Jeffrey Webb dan Arwin Salahuddin bersama 5 lagi pegawai menerima tepukan penonton. Untuk rekod, ini kali kedua berturut-turut Malaysia menyertai Sukan Olimpik Musim Sejuk selepas kali pertama di Pyeongchang, Korea Selatan pada 2018. Selesai perarakan masuk 91 kontingen, Presiden Xi mengumumkan Sukan Olimpik Musim Sejuk 2022 secara rasmi membuka tirainya. Disusulinya lahan obor oleh dua atlet Cina, Dini Gier Yila Mujiang dan Zhao Jiewen, serta percikkan bunga api. Olimpik Musim Sejuk kali ini disertai 2,874 atlet dari 4 hingga 20 Februari. Bola sepak kelayakan Piala Dunia Wanita 2023, Taiwan terus menyalakan peluang kepusingan akhir apabila berjaya menewaskan wakil Asia Tenggara, Thailand 3-0 pada aksi play-off.
Kedua-dua pasukan turun pada aksi play-off di Stadium DY Patel, Mumbai, India. Meskipun diberi tentangan sengit sejak awal, Taiwan akhirnya berjaya memecah kebuntuan gol seminit sebelum rehat menerusi jaringan Su Yuxuan. Bersambung babak kedua, Yuxuan sekali lagi mencetak nama selaku penjaring pada minit ke-84 sebelum Cheng Yinghui memanfaatkan sepakan percuma untuk keputusan penuh 3-0 sehingga whistle penaman. Kemenangan itu membolehkan Taiwan menentang Vietnam dalam satu lagi aksi play-off esok bagi merebut slot automatik ke pusingan akhir Piala Dunia Wanita 2023 di Australia dan New Zealand. Bagaimanapun, Thailand masih berpeluang ke pusingan akhir jika berjaya melepasi play-off antara konfederasi Februari tahun depan. Paparan lebih 5,000 bunga anggrek pada Festival Orchid tahunan di Kew Gardens, London mengakhiri buletin didik. Saya Syafrizan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.